Muhammadi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abadihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang moga-moga dengan itulah kita dapat diselamatkan Allah daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Risalatut Tauhid, kitab Jawi lama, pada muka surat 5 pada nombor 2. Kalau Rumi pun sama, surat 5 tak? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab nombor 2, tempat ambilannya iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Yang ketiga, kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan
dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh iktikad yang yakin. Kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Baik. Ni kita sambung lagi berkenaan dengan tajuk dia Mabadi Asyarah. Mabadi Asyarah ni ingat balik, iaitu membahaskan tentang sifat ataupun ciri-ciri ilmu yang kita mengaji ni. Ciri-ciri dia macam mana? Hari tu kita dah masuk, kita dah mengaji iaitu nama ilmu ni apa dia. Kita kena kenal. Bila mengaji ilmu ni kena tahu ilmu ni ilmu apa. Kita selalu kuliah rajin datang, tapi bila orang tanya ngaji ilmu agama, betul dah ilmu agama, tapi ilmu agama tu dia ada pecah. Dia ada tauhid, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Tauhid tu pula macam mana, fiqh macam mana, tasawuf macam mana. Kena tahu. Nama kitab pun kena tahu. Kan, nama ni kitab apa, nama dia, siapa pengarangnya. Sebab istilahnya orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Kalau tak kenal Allah maka tak cinta pada Allah. Tak kenal Rasulullah, tak cinta Rasulullah. Tak kenal ulama, macam mana nak cinta ulama. Tak kenal Islam, macam mana nak cinta pada Islam. Jadi kita kena ambil tahu. Soal dunia kita ambil tahu detail A sampai Z, kita boleh ambil tahu bab dunia, bab kereta, bab pejabat, kan, bab keduniaan kita lah. Takkan bab agama kita tak boleh nak ambil berat. Kata kita nak masuk syurga, kan tak? Jadi ini perbahasan dia, maknanya kita kena ambil tahu ciri-ciri ilmu yang kita nak mengaji ni. Ilmu yang kita nak mengaji ni nama apa? Ilmu yang kita mengaji ni, kitab yang kita pakai ni, ilmu ni ilmu tauhid. Okey. Lepas tu kita nak bahas pula yang kedua, iaitu dia kata tempat ambilannya. Maksud tempat ambilannya, ilmu ni ambil mana? Mana datang ilmu ni? Cedok kat mana? Main reka sendiri ke macam mana? Gitu. Kita kena ambil tahu tempat ambilannya. Tok Syekh sebut sini, iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis. Maknanya isi di dalam kitab ni, dalam ilmu ni, iaitu ilmu tauhid ni, bukan direka-reka oleh ulama, tapi isinya dicedok daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasil daripada itulah maka terhasilnya kitab-kitab agama seperti ini. Okey, yang dimaksudkan belajar Al-Quran bukan hanya membacanya. Kalau membacanya sahaja tapi tidak memahaminya, maka apakah fungsi Al-Quran kalau begitu, kalau sekadar hanya dibaca? Kan? Sebab tu kadang-kadang ada orang, minta maaf cakap, baca Quran rajin tapi perangai tetap tak berubah. Macam tu juga. Jadi bukan hanya untuk dibaca Quran. Quran dibaca dan difaham. Nak faham Quran macam mana? Itulah namanya ilmu-ilmu agama. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Sebab dalam banyak-banyak ayat Al-Quran tu ada yang ayat tauhid, ada yang ayat fiqh, ada yang ayat tasawuf. Maka ulama buat kitab-kitab ni, kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf. Kitab ni untuk menerangkan apa makna ayat tersebut. Ayat tu nak apa? Apa yang ayat Allah nak suruh kita buat, apa benda yang nak kena buat. Begitu juga dengan hadis-hadis. Maka terhasillah kitab-kitab agama seperti ini. Jadi kita tujuan belajar agama ni, kita belajar kitab-kitab agama ni, bererti kita belajar Quran lah, kita belajar hadis. Sebab apa? Sebab isi dalamnya Quran dan hadis. Setengah orang dia nak ambil baca Quran je, tapi kitab-kitab ni dia tak nak belajar. Jadi itu yang masalahnya, akhirnya dia tak faham.
Dan bila dia tak faham, dia baca ayat Al-Quran, dia buat faham dia sendiri. Itu yang jadi masalah. Bila bertembung dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada keserupaan dengan makhluk, seperti Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kan? Ar-Rahman duduk di atas arash. Dia kata Ar-Rahman duduk atas, Allah duduk di langit. Masalah. Jadi berfahaman Wahabi, kan? Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dia faham terus Allah tu ada tangan. Sebab apa? Sebab tidak dengan ilmu. Sebab tu penting untuk kita belajar biar dengan kefahaman ilmu. Ni yang ulama-ulama karang kitab. Ulama-ulama kita dulu, dia karang kitab bukan pasal nak cari dunia, bukan pasal nak bagi laris buku, bukan pasal nak bagi ada keuntungan. Tak ada. Kitab pondok ni kalau kita tengok harga kat kedai berapa ringgit sangat je. Yang kitab lama lah, kitab Jawi lama. Kalau yang dah dirumikan tu memang mahal sikit. Tapi yang originalnya, yang ditulis dengan tulisan Jawi lama, berapa ringgit je? Kadang RM2, RM3 je. RM2, RM3 nak untung apa? Isi dalam ni punyalah tinggi punya isi. Isi dia sangat bernilai, tapi dia tak letakkan harga tinggi-tinggi sebab dia bukan nak kaut keuntungan dunia. Tujuan dia tulis sebab dia nak sampaikan ilmu kepada masyarakat, supaya masyarakat reti tentang agama. Tu je tujuan. Bukan nak kejar bahagian dunia. Tu ulama. Tu ulama. Jadi jadi bila kita faham mengaji tauhid ni, mana asal dia, tempat ambilan dia ada dalil, iaitu daripada Quran dan hadis, bukan rekaan ulama, bukan memandai-mandai. Jadi ada orang cakap apa, sumbernya Quran hadis. Jadi kalau ada puak-puak mana kata ini bid'ah lah dan sebagainya, ni bid'ah apanya, kita ambil daripada Quran dan hadis. Bukan satu benda yang baru, cuma disusun semula untuk memudahkan faham. Itu saja. Yang ketiga, nombor 3, kandungannya. Kandungan apa? Kandungan ilmu ini. Apa yang terkandung dalam ilmu ni? Kita kena tahulah. Nak mengaji satu ilmu, kena tahu isi dalam dia, benda cerita apa, kan? Kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan. Jadi kandungan dalam kitab kita duk mengaji ni, ilmu tauhid ni, dia mengandungi pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan yang membahaskan ketetapan. Ketetapan apa? Pegangan. Pegangan ni maksud akidah. Akidah kita kena tetap, tak boleh goyang-goyang, tak boleh kejap je ni, jak kanan, jak kiri, tak boleh. Dia kena tetap. Apa pun jadi tetap macam tu. Yakin, kena yakin betul-betul. Pegang Allah tu satu-satu sampai bila-bila. Allah tu begini. Jangan lagi kita ni orang datang racun kita sikit, dah kona kot lain pula. Tak mau. Yang sebab tu perlu kepada ilmu dan kefahaman. Kenapa kita berpegang begini. Sebab kita tahu dalilnya, kita tahu apa sebabnya. Kena tahu semua tu, barulah pegangan kita ni tetap. Dipanggil jazam dalam bahasa Arab. Jazam, tak goyang dah. Ini penting tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sebab zaman yang kita nak hadap ke depan ni zaman yang menggoncang akidah. Zaman orang nak merosakkan akidah umat. Di mana zaman yang akan datangnya satu fitnah yang sangat besar yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu semua kita pun dah maklum, iaitu fitnah Dajjal. Bila dia nak keluar kita tak tahulah, tapi tanda-tanda ni dah semakin dekat. Kalau orang mengaji tanda-tanda kemunculan Dajjal ni, ngaji bab hadis, kan, tanda-tanda akhir zaman dan sebagainya, tanda-tanda tu dah koi lama koi nampak. Makin lama makin jelas. Jadi makna kedatangannya tu dah semakin dekat. Jadi kalau tak ada persediaan daripada awal, adakah kita yakin bahawa kalau tiba-tibalah dia muncul depan kita, adakah kita berani yakin yang kita memang takkan bergoncang iman, takkan terpedaya dengan dia? Kalau kita ni tak betul-betul meletakkan kesediaan
menetapkan akidah kita ni betul-betul dengan ilmu dan amal. Kalau kita tak pegang betul-betul, tak payah kata Dajjal, baru cucu cicit Dajjal je goyang habis dah, ikut habis dah. Nak hari ni, zaman ni, nak sebab tu ada masa dan peluang yang ada, kita gunakan sehabis-habisnya untuk memahami soal-soal akidah. Jadi ketetapan pegangan, supaya pegangan kita tu tetap tidak bergoyang-goyang, tidak orang cakap bertukar-tukar, kejap macam ni, kejap macam ni, tak mau. Pegang satu. Kepercayaan, yakin, percaya. Percaya inilah makna iman. Iman tu bahasa Arab, bahasa Melayu artinya percaya. Beriman pada Allah artinya percaya pada Allah. Percaya ni bukan cakap kat mulut. Kalau cakap kat mulut, semua orang boleh cakap saya percaya. Percaya ni mesti dibuktikan dengan perbuatan, dengan kesungguhan. Kalau kita percaya bahawa Allah pemberi rezeki, kita tak usah takut lah. Kita kerja dengan cara yang betul, cara yang halal. Jangan rasuah, jangan bohong, niaga bohong. Maknanya tak yakin lah tu. Kalau kita yakin, kita buat jujur sungguh. Sebab yakin Allah bagi rezeki. Kita buat kerja jujur, Allah yang bagi rezeki, bukan orang bagi. Itu soal percaya tu. Cakap tu nampak mudah, tapi kalau tak ada ilmu yang kemah dari sudut akidah pada diri dia, maka dia akan bergoncang saat-saat waktu dia diuji dengan masalah. Nak tak payah kata ni lah, soal derma sudah lah. Kita nak derma satu amount yang agak besar, tapi kita belanja beli barang-barang amount yang besar, kita tak rasa apa-apa. Tapi untuk korbankan, untuk nak letakkan pada jalan agama Allah, kadang-kadang kita berbelah bagi. Kita takut nanti kang duit aku habis, macam mana? Padahal nak bagi tu pada jalan Allah tu, kan? Bukan nak bagi dekat orang ke apa. Bagi kat orang, ya mungkin tak dapat balik. Tapi kalau bagi kat Allah, Allah tu kan maha kaya, Allah tu kan maha pemberi rezeki. Jadi kenapa kita takut nanti kita bagi jadi susah pula? Padahal yang bagi selama ni tu pun Allah tak? Tu soal percaya tadi. Macam mana nak tambah kepercayaan ni bagi kuat, yakin kita, percaya kita? Ni kena mengaji. Kalau tak ngaji tak jadi. Maka Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Orang mengaji yakin dia lain, percaya dia lain. Orang tak mengaji, dia goyang-goyang gitulah. Ya ke? Boleh ke? Itu. Dia banyak ke. Orang yang mengaji, dia kenal, dia percaya, dia yakin. Sikit pun dia tak risau. Sebab dia tahu dan dia kenal siapa Tuhan dia. Itu. Baik. Kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya, dan yakin juga pada Rasul. Sebab apa? Sebab yang membawa kita mengenal Tuhan ini Rasul lah. Tanpa Rasul kita nak kenal Allah macam mana? Maka datanglah utusan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mengajar akan umat apa itu Allah, apa itu Tuhan, siapa Tuhan kita. Tapi Nabi dah tak adalah zaman kita. Jadi siapa pula yang ajar kita? Itu yang Nabi sebut dalam hadis, innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itulah pewaris Nabi. Maksud pewaris Nabi, dia menyambung kerja-kerja kenabian. Bukan dia jadi Nabi. Tak, dia tetap ulama ke orang biasa. Bukannya ada maksum, bukannya tak terlepas daripada dosa, ada ke? Tapi paling tidak dia menyambung kerja-kerja kenabian, yakni kerja dakwah. Dia yang sampaikan. Jadi kita pun belajar daripada alim ulama untuk kenal Allah. Sebab tu ada istilah sebut laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, maka tidaklah aku akan mengenal Tuhanku. Jadi hormat guru kita, sebab kerana guru itulah kita jadi kenal Allah Taala, kenal Tuhan. Dengan asbab dia. Gitu. Baik, daripada beberapa simpulan. Simpulan ni bahasa Melayu, cakap Arabnya aqaid ataupun akidah. Yang kita duk sebut akidah tu, ambil daripada perkataan aqad, makna ikat. Simpulan ni ikatan, simpulan, ikat. Diibaratkan diri kita dengan Allah ni diikat. Maknanya orang cakap dilinkkan, disambungkan ikatan tu, supaya kita ni bergantung dengan Allah macam sesuatu yang tergantung. Ni atas kita ikat,
ikat tergantung. Bergantung dengan Allah. Yakin dengan Allah. Kalau kita pegang tali dan kita tahu tali yang diikat ke atas tu diikat pada suatu benda yang kukuh, contohlah batu ke besi ke, kita yang bergayut ni risau tak? Tak risau sebab ikat benda kukuh. Tapi kalau ikat atas benda yang rapuh, kita duduk tengok atas, kot macam nak patah je ni. Kita jadi risau. Jadi kalau kita ikatkan diri kita pada Allah, nak risau apa? Sebab Allah tu segala-galanya. Allah tu Tuhan yang maha kaya, segala-galanya lah, yang maha hidup. Dan pergantungan hidup kita gantung dengan dia. Nak risau apa? Tapi kalau hidup kita bergantung dengan duit, ya kita risau. Masa duit banyak kita senyum, masa duit sikit mula garu kepala. Sebab apa? Sebab hidup bergantung dengan duit. Hidup bergantung dengan jawatan. Masa ada jawatan kemas rasa. Dah tak ada jawatan, mula menggagau. Tak? Sebab apa? Sebab bergantung dengan makhluk. Makhluk rapuh, makhluk tak ada apa. Duit sebanyak mana pun, walau jutaan, walaupun bilion, dia tetap akan habis. Dia akan hilang. Sama ada hilang macam tu saja atau orang curi dan sebagainya, dia boleh hilang. Tapi Allah tak pernah hilang, kerana Allah Tuhan. Kalau kita bergantung dengan Allah, maka hidup kita akan tenang. Sebab kita akan confident, kita akan yakin, tak perlu nak dirisaukan apa-apa. Tapi kalau bergantung dengan makhluk, itu yang menyebabkan kita risau. Yang jadi hari ini hidup kita kenapa serabut? Kenapa tuan-tuan hidup kita serabut? Hidup kita selalu pening mikir, kita risau, itu risau. Sebab apa risau? Sebab kita meletakkan pergantungan hidup kita pada makhluk. Sebab tu risau. Cuba tak letak bergantung hidup pada makhluk, tak ada risau. Ada satu orang, dia hidup dia tak bergantung dengan makhluk, hidup dia bergantung dengan Allah. Sebab tu hidup dia pun happy je. Siapa dia? Orang tu. Siapa? Selain Nabi lah. Siapa dia? Orang ni dia tak bergantung dengan makhluk. Dia apa pun tak ada, payslip ke, gaji bulan ke apa tak ada, kerja apa tak ada. Tapi hidup dia ikut suka dia nak pergi mana. Siapa dia? Orang gila. Betul tak? Orang gila ada gaji? Mana gaji? Kerja ada? Kerja tak ada. Tapi makan cukup, minum cukup. Yang lagi kita pelik, masa Covid itu dia tak kena Covid. Nampak? Padahal nguyuh pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kadang pelik juga. Kadang minum air teh ais semalam, basi lah minum, tak sakit perut lah tu. Hidup dia betul-betul dengan Allah. Dia tak ada bergantung dengan makhluk. Sebab tu dia tak pernah pening, dia tak pernah risau. Yang pening kita, yang risau kita. Dia pun tengok kita ni siapa, gila dia kata. Aku ke hang kata. Kan? Dia relax dia gimana, relax, gelak aja dia hidup dia. Tenang, relax kan. Tapi bukanlah suruh kita jadi gila, taklah. Tapi tengok kalau orang gila pun nak boleh bergantung dengan Allah, takkan kita yang waras tak bergantung dengan Allah. Gitu. Jadi ni beberapa simpulan ikatan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Dan apa yang kita pegang ni, yang kita ikat ni, yang kita percaya ni, bukan percaya nonong gitu je. Kita percaya berserta dengan dibawa segala dalil-dalil. Apa makna dalil? Dalil ni artinya bukti. Setiap apa yang kita pegang tu ada buktinya, barulah keyakinan kita bertambah kuat. Contoh, orang tanya, Allah ni wujud tak? Allah ni ada tak? Ada lah. Kalau ada, buktikan. Mula kita pening. Tapi kalau kita boleh buktikan, yakin, tak ada masalah. Orang nak rot kita macam mana ke, orang nak tolak ke, tak ada masalah. Sebab kita pegang dengan penuh keyakinan. Sebab apa yang kita pegang bukan semata-mata pegang, tapi beserta dengan dalilnya, ada buktinya apa yang aku pegang. Baru kuat. Baru orang nak rosakkan kita ke, nak rosakkan keyakinan kita, kefahaman kita, tak jadi apa. Ni perisai yang sangat kukuh. Betul, ada seorang ulama, dia karang sebuah kitab, nama kitab tu Perisai Bagi Sekalian Mukallaf, nama dia. Inilah perisainya. Inilah benteng yang paling kuat. Sebab tu apa pun orang buat kacau kat dia, tak ada apa. Dia perisai bukan harta, bukan pangkat, bukan jawatan. Dia tengok hari tu, Ayah Pin dulu tu. Siapa golongan yang ikut Ayah Pin?
Bukan cikai-cikai, bukan mak rempit doktor, peguam, profesor ikut Ayah Pin. Pada Ayah Pin tu sesat. Yang ikutnya doktor, profesor, orang hebat-hebat dah kalau tengok dari segi keduniaan dia, tapi gagal juga. Dia tak faham dan dia tak kenal akidah, dia tak kenal Tuhan. Akhirnya orang setara Ayah Pin je, cakap sikit terpedaya dah ikut Ayah Pin. Nampak? Tu bahaya tu. Kalau kita tak memahami akidah dengan betul, walaupun kita ni gaya hidup tu nampak macam orang hebat sisi dunia, kan? Sebab dunia tak ada apa, dia akhirat. Jadi kena ada satu keyakinan. Nak dapat keyakinan tu mesti dengan ilmu, dengan mengaji, dengan faham, dengan dalil, supaya dia kata diperoleh iktikad yang yakin. Bila kita pegang dengan penuh keyakinan, ada dalilnya lagi, ada buktinya, maka apa yang kita pegang tu jadi yakin, sesungguh-sungguh yakin. Jadi bila yakin, orang nak rosakkan macam mana pun kita tak goyang. Sebab bila kita tak yakin, orang tak tanya tak apa, kita steady. Tiba-tiba orang tanya, macam mana? Betul ke tak ni? Tuhan duduk di langit ke Tuhan duduk di mana? Entah, aku tak tahu. Dia jadi goyang. Dia tak yakin. Nak jawab macam mana? Nak jawab, kita tak boleh jawab atas muka bumi ni, tak apa lagi, kan? Pening-pening macam mana pun pergi kedai sebelah makan mi goreng, selesai, kan? Boleh makan lagi. Tapi nanti dalam kubur kalau tak boleh jawab, macam boleh selesai. Atas tanah ni tak boleh jawab, boleh tak tanya ustaz? Telefon ustaz hang tanya kat aku tak erti tak? Aku telefon ustaz kan? Boleh tak telefon tanya tok guru, kan? Dah mati esok, kalau malaikat tanya nanti tak boleh nak jawab, nak telefon siapa? Nak telefon ustaz. Kalau telefon ustaz pun ustaz tak angkat. Kenapa kau ni dah mati awak telefon aku? Ustaz pun takut tak? Tak? Jadi makna nak cerita atas dunia tak apa lagi, orang boleh tolong. Tapi nanti dalam kubur, nafsi-nafsi. Tu baru cerita kubur, belum cerita kiamat akhirat lagi. Baru cerita kubur saja dah nafsi-nafsi. Tak ada siapa nak boleh tolong kita, melainkan ilmu dan amal yang menjadi bekalan semasa kita hidup dulu. Kalau masa hidup ni ada mengaji, yang ilmu dia mengaji itulah nak jawab soalan-soalan dalam kubur tu nanti. Kalau masa dalam hidup ni ada amal ibadah ni lah yang nak jadi timbangan pahala nanti dia di hari akhirat nanti. Tu dunia ni tempat dia. Tempat kita mengumpul segala yang mampu kita kumpul. Sama ada nak kumpul dunia atau nak kumpul akhirat. Fikirkanlah. Kumpul dunia, nak kumpul sekali kamu, nak kumpul harta banyak mana, rumah banyak mana, kereta banyak mana. Tapi ingat, saat kematianmu, segala yang kamu kumpul akan meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu kumpul pahala, kamu kumpul ilmu, kumpul sebanyak mana. Mengaji ni atas ada orang kuliah je dia ada. Ngaji lah, macam-macam kitab dia mengaji, berilmu. Lepas tu beramal pula, semayang sunat banyak-banyak. Semua ni bila dia mati ikut sekali. Jadi fikirkan, bukan sampai kita kata tinggalkan dunia, tidak. Ambillah dunia atas sekadar barang perlu, untuk barang kita nak pakai masa hidup. Jangan ambil sampai melebih-lebih, nak bawa pergi mana, tak? Lebih-lebih kurang sudah. Rezeki lebih tak apa, kongsi-kongsikan kat orang lain pula. Tolong masjid, nak tolong pondok, tolong madrasah, tolong jihad Palestin, dan bantu orang yang susah. Tak salah. Islam bukan suruh kita jadi miskin, kan? Tapi Islam larang kita jadi kedekut. Tu. Kaya tak ada masalah, jutawan tak apa, lagi bagus. Boleh tolong Islam ni banyak, kan? Nak perjuangan, sebab perjuangan Islam memerlukan harta juga. Nak beli pedang ke apa ke untuk jihad, kena ada duit juga. Nak beli kereta kebal M16 untuk Hamas, kena ada duit juga. Bukan boleh main ada macam tu sendiri. Bukan doa-doa tu dia datang. Tak. Kena juga dengan cara, dengan usaha tadi tu, dengan duit dan sebagainya. Jadi duit tetap perlu, tapi jangan sampai kita lupa akhirat, seolah-olah hidup kita macam tak mati-mati. Gitu. Okey. Kepercayaan yang putus. Okey, apa maksud kepercayaan yang putus? Putus ni maknanya kalau istilah orang berniaga kita panggil harga mati. Dek, ni tak boleh diskaun ke dek? Dak, minta maaf bang. Ni harga mati, harga putus dah. Putus tu masuk pak, dah tak ada sembang lah. Maknanya tak, dah habis. Tu.
Ni i'tiqad yang putus, kepercayaan yang putus, maknanya tak ada kona-kona dah, tak ada nak ejaz-ejaz lah. Macam tu, tetap. Tu maksud kepercayaan yang putus. Dalam bahasa Arab dipanggil jazam. Tetap, tak berubah dah. Tu. Yang ni yang kita nak dapat ni. Kita mengaji ilmu tauhid ni, ini antara tujuannya supaya kita dapat kepercayaan yang putus. Sekira-kira dia kata, sekira-kira kita nak mengaji ni, moga-moga kita dapat apa? Menaikkan perasaan bekerja. Bekerja di sini dengan maksud beramal. Menaikkan perasaan beramal, tu ditulis, dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Maksudnya, lagi kuat orang tu yakin, lagi kuatlah juga dia beramal. Sebab itu mudah aja. Kita nak tengok iman kita setara mana. Iman kita ni kuat ke tak kuat? Kita tak tahu dah. Macam mana nak tengok? Tengok amal kita setara mana tak. Kalau amal ibadah kita kuat, rajin semayang sunatnya, tahajudnya, apa semua, insya-Allah moga-moga imannya juga kuat. Itu tanda imannya kuat. Tapi kalau ibadah pun slow dah, kan? Subuh pun nak ujung lah, matahari dah angkat kening sikit lah, baru nak bangkit. Yang tu makna iman slow lagi lah tu. Tu kena usaha lagi lah. Macam mana nak bagi pertingkat iman, nak bagi kuat lagi iman ni. Dengan mengaji lagi, bertambah lagi mengaji, dengan banyakkan zikir, sebut nama Allah selalu, insya-Allah iman boleh bertambah. Nah, tapi nak ukur dia begitu lah. Tak usah tengok orang lain, tengok diri kita sendiri. Tengok kita masing-masing. Macam mana ukuran ibadah kita? Rajin ke, malas ke, macam mana? Nak slow ke, rancak ke, macam mana? Cuba kita banding pula kita punya kehidupan kita ni, amal kita ni, antara amalan akhirat dengan amalan dunia. Kalau dengar kuliah macam malas aja nak dengar. Tapi kalau tengok bola rasa macam mana? Kalau nampak di situ ada beza, bahagian dunia kita cergas, bahagian akhirat kita slow, mana ada something wrong. Ada masalah lah tu. Bukan salah kita tengok bola, tak kata salah pun. Dan kita minat benda-benda macam tu, tapi tak salah. Tapi biar paling-paling tidak pun setara. Bila tengok bola pun semangat, dengan kuliah pun semangat. Tak apa. Tapi ni bila bahagian dunia bukan main cerkah, bahagian agama je slow. Tu maknanya ada something wrong. Ada masalah tu dekat kita punya iman, dekat kita punya ruh ada masalah, ada penyakit kerohanian yang lemah. Jadi macam mana nak buat? Kena pertingkatkan. Cara nak pertingkatkan, mengaji, belajar agama, kenal, belajar betul-betul, fahamkan betul-betul. Dan kemudian banyakkan dengan majlis-majlis zikir. Dan banyak sebut mulut ni dengan sebut nama Allah. Orang yang banyak sebut dunia, itu tanda hatinya cinta dunia. Orang yang banyak sebut tentang akhirat, itu tandanya cinta akhirat. Cuba tengok selalu mulut kita ni banyak sebut apa, banyak sembang bab apa, banyak cerita bab apa. Itu bergantung situ. Sebab apa yang keluar di mulut datang daripada hati. Benda yang dalam dia keluar kot luar. Gitu. Itu sedikit apa yang terkandung di dalam ilmu tauhid. Itu nombor 3. Terus nombor 4. Nombor 4, tempat bahasannya. Bahas ilmu tauhid ni, apa pokok utama yang dia bahas. Tadi baru cerita kandungan. Kandungan tu cerita makna secara rangkum je, secara orang cakap apa, rawak gitu, secara berlebih kurangnya. Adapun nombor 4 ni dia spesifikkan. Dalam pengajian ilmu tauhid ni, apakah topik utama yang dibahaskan dalam ilmu tauhid ni? Itu kita kena tahu. Tempat bahasannya, atau ditulis itu mauduknya. Mauduk ni ambil daripada perkataan wada'a. Wada'a artinya letak. Jadi tempat letak. Ilmu ni apa yang diletak dalam dia? Kepada 4 tempat. Ada 4 topik yang paling besar atau topik yang paling utama yang dibahaskan dalam ilmu tauhid. Ada 4 tempat. Iaitu yang pertama, pada zat Allah. Yang pertama, topik utama yang dibahaskan ataupun yang diketengahkan dalam ilmu tauhid ini ialah membicarakan akan zat Allah. Zat Allah di sini dengan maksud diri Allah. Maksud belajar tentang diri Allah itu maksud mengenali akan diri Allah, bukannya mencari rupa Allah tu macam mana, bukan. Itu kita diharamkan. Kita tak boleh mengaji Allah ni rupa macam mana, petak ke bulat ke, tu tak boleh, haram.
Sebab apa yang kita bayang itu semuanya makhluk. Kita tak pernah tengok Tuhan. Jadi apa yang kita bayang, kita pejam mata, kita bayangkan Allah. Apa yang kita bayang tu makhluk. Sebab otak kita, cara dia berfikir, dia mampu membayangkan sesuatu yang dia pernah lihat. Kita tak pernah lihat Allah, kita pernah lihat makhluk. Jadi bila otak kita berfikir, dia akan membayangkan rupa-rupa makhluk. Jadi tak akan mampu kita membayangkan Allah tu macam mana sebenarnya dari segi dirinya. Adapun yang dimaksudkan belajar diri Allah ni, belajar mengenal akan diri Allah dengan mengenali sifat-sifat Allah. Bila kita belajar sifat, akan membawa mengenal zat. Kan? Contoh orang yang berhubungan dengan saya lah, orang yang kenal. Beza dengan orang yang tak kenal. Orang yang tak kenal, dia akan kata saya ni kalau kuliah cengeng. Tak semestinya cengeng selalu. Kadang-kadang memang orang buat video potong pendek-pendek kat TikTok tu, time kita mengamuk lah dia buat video pendek tu. Tapi ada masa kita relax je, ada masa kita buat joke, ada juga. Tapi kalau orang tak kenal, dia kata ustaz ni kasar, ustaz ni gini-gini. Belum kenal. Orang dah kenal dah, dia kata dah ustaz elok okey. Contoh macam tu. Tu beza kenal dengan tak kenal macam tu lah. Orang tak kenal Allah, dia tak yakin dengan Allah. Dia kata, boleh ke? Macam mana? Tapi orang yang yakin pada Allah, dia tenang je, relax lah. Allah uji apa pun dia tenang. Sabarlah, Allah uji kita sikit je. Kan? Pasti dalam ujian Allah ni pasti ada hikmah dia. Relax, tenang je. Tu beza. Ini yang dimaksudkan apabila seseorang tu dia kenal sifat, maka dia bawa mengenal zat. Kalau tak kenal sifat, dia takkan kenal zat. Dia cuma tahu sahaja. Dia cuma tahu je. Kan? Macam kita dengan pasangan kita, isteri kita. Sebelum menikah, kita tak kenal sangat dia. Kita cuma tahu sebab apa? Mungkin sebab dia cantik, mungkin sebab dia tertarik di hati kita ni. Tapi dah menikah baru kenal. Baru kenal jenis macam mana. Jenis cengeng, garang. Kita ingat kita cengeng dah, rupanya dia kat rumah lagi cengeng. Ingat tak? Baru kenal. Mau kenal perangai bangun tidur ke apa, lewat ke tak, rajin masak ke tak masak. Masa sebelum tu tak kenal lagi. Tu baru tahu. Kenal lain. Kenal ni mengenali akan sifatnya. Kenal sifat. Gitu. Okey. Jadi yang pertama pada zat Allah Taala dari segi sifat-sifat. Nampak? Kenal sifat-sifat Allah, baru mengenal Allah. Apa dia? Sifat-sifat yang wajib baginya. Maksud wajib di sini bukan wajib syarak tu, bukan macam wajib sembahyang apa semua ni, bukan. Maksud wajib di sini dengan erti kata wajib pada hukum akal, iaitu maksudnya wajib di sini artinya mesti ada. Sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, barulah itu dinamakan Allah. Jadi kalau sifat tu tak ada, tu bukan Allah, tu bukan Tuhan. Maksud ni macam tu. Sifat yang mesti ada pada Tuhan, sifat yang mesti ada pada Allah. Tu kena tahu sifat-sifat dia apa. Itu dipanggil sifat-sifat yang wajib baginya. Semua sekali ada 20. Ikut susunan ulama, ada 20 sifat yang wajib. Kemudian kena tahu juga, kena belajar juga sifat yang mustahil atasnya. Sifat yang mustahil ni apa maksud pula mustahil? Mesti tak ada. Tadi mesti ada. Mustahil ni mesti tak ada. Sifat ni mesti tak ada pada Allah. Kalau ada, bukan Allah tu. Sebab sifat ni mesti tak ada pada Allah. Macam tu. Itu maksud sifat yang mustahil. Contoh sifat yang mustahil apa? Dikatakan Tuhan itu tidak mendengar, pekak. Mustahil orang kata. Takkan Tuhan bekak. Kalau Tuhan bekak, cacat lah Tuhan. Kalau Tuhan cacat, dah macam mana nak cipta kita ni? Contoh macam tu. Jadi sifat tu mustahil, tak boleh diterima, akal tak boleh terima, tolak. Itu sifat yang mustahil. Berapa sifat mustahil? 20. Wajib 20, mustahil pun 20. Dan yang akhir, dan sifat yang harus padanya. Harus di sini maknanya sifat tu nak ada pun boleh, tak nak ada pun tak apa. Ikut Allah. Allah nak buat ke tak nak buat ke, ikut Allah. Allah nak bagi ada ke tak nak bagi ada ke, ikut Allah. Hak dia sebagai Tuhan. Allah nak buat macam mana pun. Itu maksud sifat yang harus padanya. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Macam contoh,
Allah nak cipta kita ni, bukan mesti Allah terpaksa cipta kita. Allah nak bagi kita ni ada pun boleh, Allah tak nak bagi kita ada pun boleh tak? Ikut Allah. Allah rasa nak cipta, adalah kita. Allah kata tak nak cipta dia ni, tak ada kita. Kan? Ikut Allah. Sebab Allah itu Tuhan, hak dia dah. Bukan macam makhluk. Sehebat-hebat Perdana Menteri ke, Agung Sultan ke, dia tetap kena buat sesuatu. Maknanya ada tanggungjawab untuk mentadbir urus rakyat. Dia tak boleh buat sekati. Kalau dia buat sekati, orang jatuhkan dia ke, ataupun dia akan dihukum dan sebagainya. Tak. Allah boleh buat sekati apa Allah nak buat. Allah nak masukkan seseorang itu dalam neraka saja-saja, suka saja-saja, tak ada sebab apa nak masuk neraka. Ikut Allah, dia Tuhan. Kan? Tapi Allah tak bertindak begitu, sebab Allah itu Maha Adil. Kerana Allah itu menyebabkan jadi tidak adil. Sebab Allah seadil-adil. Allah tu Tuhan, Allah tu sifat kebaikan semua ada pada Allah. Jadi tapi yang bagi kita nak fahamnya, harus bagi Allah nak buat apa saja ke atas makhluk ni. Itu kita kena faham. Mana Allah boleh buat apa saja atas makhluknya. Allah nak cipta kita ni jadi manusia ke, jadi binatang ke, ikut Allah. Ada. Itu dia. Itu sifat yang harus ada berapa? Ada satu sahaja. 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus. Jumlahnya 41. Kata ulama, 41 itu terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi orang yang memahami 41 sifat ni, barulah dia memahami kalimah la ilaha illallah. Dan dikhawatiri kalau orang yang tak memahami dan tak belajar akan 41 sifat ni, dikhawatiri lafaz la ilaha illallahnya sekadar lafaz tapi tidak di hatinya. Maknanya lafaznya sekadar di mulut saja, tapi di hatinya takut-takut tak selesai, sebab dia tak faham Allah tu apa maksud la ilah. Ilah tu apa dia? Kan? Illallah. Apa illallah? Allah tu siapa? Dia tak kenal Allah, macam mana dia nak tahu siapa Allah yang sebenar? Gitu. Okey. Yang kedua itu baru perbahasan pertama tu. Tu topik yang pertama, perbahasan yang pertama. Dan lagi dalam ilmu tauhid ini, topik yang kedua yang besar di dalam perbahasan ilmu tauhid, iaitu membahaskan pada zat rasul-rasul. Bahas tentang diri rasul. Rasul bukan Rasul Nabi kita Nabi Muhammad seorang, semua Rasul. Semua sekali. Diri Rasul-Rasul tu. Siapa Rasul tu? Macam mana nak kenal Rasul? Mengenali akan sifat-sifatnya. Dari segi sifat-sifatnya, sifat-sifat Rasul kita kena tahu. Dan seperti mana sifat-sifat yang wajib baginya. Maksud wajib, sifat yang mesti ada pada Rasul. Kalau sifat tu tak ada, tu bukan Rasul lah tu. Macam tu. Okey. Dan nanti di akhir zaman ni juga, kita tak tahulah kita ni sempat ke tak sempat. Kita akan diuji sekali lagi. Walaupun hari ni kita beriman dah ni, kita duduk di masjid kan. Tapi sebab tu kita kena doa selalu pada Allah, moga-moga Allah kekalkan iman kita ni. Kita kena ingat dalam ni peristiwa Isra' Mi'raj kan, kita di musim bulan Rejab ni kan. Isra' Mi'raj tu peristiwa yang membezakan yang hak dengan yang batil. Berapa ramai orang yang asalnya dah beriman dengan Nabi dah, dan beriman dengan Allah Rasul dah, bila dia dengar Isra' Mi'raj tu Nabi cerita, dia jadi tak percaya. Kata merepek ya, naik ke langit lah bagai apa semua. Jadi kafir pula lepas tu. Kita ni, hidup kita, zaman kita ni akan bertembung macam tu juga. Di mana ke depan kita ni, kita akan diuji dengan perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang pelik-pelik. Antaranya apa dia? Kita akan diuji untuk mengenal Rasul. Macam mana kita nak kenal itu Rasul ke bukan Rasul? Sebab orang boleh menyamar kan? Nak kenal Imam Mahdi pun bening lah. Ini nak kenal Rasul. Sebab akan ada Rasul kembali balik ke dunia ni. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Yang kita lupa kan? Nabi Muhammad memang tak ada dah, tapi Nabi Isa akan turun semula. Waktu tu macam mana nak tahu itu Nabi Isa ke tidak?
Kristian lagi dia tak kenal, walaupun dia duduk sebut Jesus, dia tak kenal. Kalau dia kenal Nabi Isa, dia tak akan jadi sembah Jesus, dia akan bersama dengan kita jadi orang beriman. Macam mana kita nak kenal Nabi Isa kalau kita tak tahu akan sifat-sifat seorang Rasul? Ni kena mengaji sifat yang wajib bagi Rasul apa, sifat yang mustahil bagi Rasul apa, sifat yang harus bagi Rasul apa. Bila kita belajar sifat-sifat ni, itu yang menjadi indikator atau menjadi tanda-tanda macam mana kita nak kenal dia. Kita tengok ni, oh ni sifat ni ada, oh sifat ni macam ni ada, okey, ni tanda-tanda ni dia. Sebab itu dengan tanda-tandanya, kan? Dengan tanda, ada tanda baru boleh kenal, tak ada tanda nak kenal macam mana? Gitu. Jadi sifat-sifat yang wajib baginya Rasul, ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Ada 4. Sifat-sifat yang mustahil atasnya ada 4 juga. 4 je, bukan banyak pun. Kalau 4 ni pun tak boleh nak mengaji, Allah tak tahulah. 4 wajib, 4 mustahil. Dan sifat yang harus padanya, sifat yang harus pada Rasul itu ada 1 sahaja. Semua tu nanti kita akan belajar dalam kitab kita ni. Ni dia cerita secara orang cakap apa, secara dasar dulu. Jadi 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Jumlahnya berapa? 4-4-1. Berapa? 4-4-1. Macam formation bola pula lah. Itu 4-4-2 ya. 4-4-1 jumlahnya 9. 9 tu kata ulama terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. 9 tadi tu terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Digabungkan tadi berapa yang mula-mula tadi? Allah tadi 41, Rasul 9. 41 campur 9 jadi berapa? 50. Itu yang disebut khamsinul akidah, 50 simpulan akidah. Bila gabung 41 dengan 9, barulah lengkap kalimahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, baru selesai syahadatain dia, baru selesai 2 kalimah syahadah dia. Kalau tak, 2 kalimah syahadah tu hanya duduk di bibir, hanya duduk di mulut, tapi tak masuk di hati. Ada. Yang kita paling takut memang mengucap dah, kita ni ngaku Islam dah, di IC tulis Islam dah, betul, tapi takut di hati tidak Islam. Itu yang namanya munafik. Zaman hari ni berapa ramai jadi munafik. Zahirnya Islam, muka Islam, nama Islam, IC Islam, tapi hati benci dengan Islam. Orang buat kuliah ceramah dia tak suka. Orang kempen solat subuh macam Jumaat, dia lawak, dia bertikai. Biarlah orang nak buat benda baik, bukan benda tak baik, bukan benda jahat. Nak? Walaupun orang kata alah tu trending je, trending tak trending, janji benda baik, buat je lah. Bukan kita joget pagi-pagi tu semayang. Nak? Ini yang joget tak apa pula, dia raikan pula. Itu tanda-tanda kemunafikan. Walaupun zahirnya Islam, tapi hatinya tidak Islam. Ini kita takut. Sebab tu bila kita mengaji agama ni, bukan sakat syahadahnya di mulut, tapi syahadahnya sampai di hati. Islam bukan hanya di zahir, tapi Islamnya sampai di batinnya, di dalam dia. Itu yang kita nak. Ruh kita betul-betul menjiwai Islam. Bukan jasad semata-mata. Jasad dia boleh berlakon-berlakon, kan? Jasad boleh berlakon. Tu. Baik, selesai yang kedua. Terus yang ketiga, topik yang dibahas di dalam ilmu tauhid, iaitu yang ketiganya, pada segala kejadian, membahaskan tentang kejadian. Kejadian ni maksud benda yang dijadikan Allah, iaitu makhluk lah. Membahas tentang makhluk diri kita dah. Sebab ada ungkapan menyebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya makhluk, barulah dia kenal akan Tuhannya. Gimana kita tak kenal diri kita ni? Siapa kita? Kenal diri itu maksud kenal diri dia tu hamba, bukan bos, bukan toke. Bukannya jawatan besar, itu dunia. Bila dia kenal aku ni hamba je, kata. Bila dia kenal diri dia hamba, mana pun kedudukan dia akan merendah diri. Dia akan tunduk. Dia sedar siapa dia, kan? Gitu. Tapi kalau tak kenal diri, tu yang action,
ngengkang jalan. Nah, hang jangan main dengan, jangan main-main dengan aku nak. Hang kenal dak aku siapa? Hang kenal dak aku siapa? Nak datang malaikat maut baru tahu. Malaikat maut pula tanya, hang kenal dak aku siapa? Hang nak jawab. Dia pun tanya, hang siapa? Aku malaikat maut. Sorry. Mahu nak sorry. Tak ada dah. Ada. Betul. Tak kira lah mu jaguh macam mana pun, kan? Tok guru silat ke, kan? Badan sasa macam mana ke, tak kira siapa-siapa. Sampai ajal ditarik nyawa, lembik juga jatuh rebah. Siapa boleh lawan ajal? Tak boleh lawan. Firaun yang keliling dia ni bodat saja Allah. Bukan sikit-sikit orang. Ratus keliling dia nak jaga dia seorang. Firaun. Mati tak dia? Mati. Nak. Malah dalam mati, bumi pun tak nak terima. Lepas tu Mumia Firaun mana tanam dalam tanah atas. Bumi tak nak terima. Sama macam Kamal Atatürk, kan? Pembelot Islam, dia yang menjatuhkan kerajaan Islam, kerajaan Turki Uthmaniyah. Kamal Atatürk, kan? Jahatnya dia. Bila ditanam masuk dalam tanah, tanah tolak balik jasad dia ke atas. Tak boleh terima. Bumi tak nak terima dia. Sebab bumi ni milik Allah. Bumi milik Allah. Atau kita ni jangan sombong sangat sampai langsung tak boleh nak singgah rumah Allah, masjid. Takut-takut mati esok orang nak bawa jenazah kita kat masjid nak semayang, masjid pun tak nak terima. Ada? Gitu. Ada? Jadi fikir ni semua milik Allah belaka ni. Allah mudah nak buat apa pun. Nak bagi jatuh, Allah boleh bagi jatuh. Kita tengah duduk atas tanah ni, kalau Allah nak bagi tanah ni runtuh kita. Nak bangunan kita duduk atas ni, kita ingat ringan-ringan ke atas ni. Nak batu simen ni berapa kilo berat ni. Nak tampung besi-besi atas ni. Kalau Allah nak kata runtuh, jatuh, kita semua habis dalam ni. Mudah bagi Allah. Kan? Tu orang kalau fikir balik pelik tuan-tuan. Biasa kita dengar motor aksiden dengan kereta, tu logik lah. Motor aksiden dengan kereta aksiden dengan lori, itu normal. Tiba-tiba orang kata motor aksiden dengan kapal terbang, macam tapi sungguh Allah tunjuk tu yang hari tu, hari tu Elmina tu. Motor dengan kapal terbang. Siapa sangka kawan tu naik motor balik kerja dengan rutin biasa dia, balik kerja macam biasa balik. Tahu-tahu kapal terbang jatuh di atas nak tempuh dia. Sama kita ni duduk kita buat benda biasa, kita tak tahu kapal terbang lalu atas kita. Kalau awak nak kata jatuh. Tu suatu fikirkanlah. Kalau nak buat benda maksiat, nak buat benda tak elok, bila-bila masa je Allah boleh buat apa saja ke atas kita. Itu bila kita fikir macam tu, kita tak berani nak buat. Tak payah kata nak buat, lintas di hati pun Allah, astagfirullah, terus takut. Sebab itu tanda rasa yakin Allah sentiasa melihat kita. Baru kita ada rasa takut-takut. Itu takut tu maksudnya takwa. Tapi kalau tak ada rasa takut, nampak joget, melompat joget, tak ada rasa apa-apa dia. Kan? Siap ada yang sombong lagi. Tengok kami buat apa-apa tak jadi apa-apa pun, tak kena azab pun. Dan Allah tak tahu ke? Allah tahu. Allah tengok tak? Allah tengok. Dan tu kenapa Allah biar? Allah nak terus biar dia sesat. Nak tengok sejauh mana dia nak sesat lagi. Macam mana? Lepas tu jangan sombong. Kan? Dunia tak apa lagi Allah bagi. Tak apalah, kamu nak berjoget. Akhirat esok siap tu. Gitu je. Baik. Itu segala kejadian dari segi jirim-jirim. Okey, jirim ni apa dia? Jirim ni nama lain bagi zat untuk makhluk. Kalau zat itu untuk Allah, maknanya zat tu diri Allah. Kalau jirim maknanya zat juga, diri juga, tapi untuk makhluk. Jadi ulama bezakan nama dia supaya kita tak keliru. Kalau zat Allah, jirim makhluk. Jirim tu maksudnya diri makhluk. Tu jirim. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi bab jirim ni. Ni dia cerita dasar sahaja dulu. Jirim dan arat-arat. Arat tu pula, arat artinya sifat bagi makhluk. Kalau sebut sifat itu untuk Allah, tapi kalau arat adalah untuk makhluk. Maknanya arat tu lah maksudnya sifat-sifat makhluk. Boleh faham? Situ je beza dia pada perkataan.
Ilmu tauhid ni dia bukanlah payah sangat. Dia cuma sebab ulama menggunakan perkataan-perkataan khas, perkataan-perkataan tertentu. Jadi kita kena kuasai perkataan tu. Kalau kita faham perkataan tu, kita senanglah nak faham ilmu ni. Tapi kalau perkataan tu kita tak faham, tu yang kita jadi pening ilmu tauhid ni. Jadi macam jirim, arat, kena tahulah jirim tu maksud apa, arat tu maksud apa, gitu. Sekira-kira keadaannya apa? Keadaannya makhluk itulah jadi pertunjukan dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Kita belajar kenal makhluk ni tujuan apa? Tujuan bila kita belajar kenal makhluk, baru kita sedar kedudukan kita sebagai makhluk Allah sahaja. Itu satu. Yang kedua, dengan melihat makhluk, barulah kita yakin ada yang menciptanya. Sebab makna makhluk apa? Makhlukun artinya yang kena cipta. Kalau yang kena cipta ada, pasti ada yang mencipta. Gitu. Kan gitu. Kalau tengok tombol pintu, kita mesti yakin ada kuncinya. Takkan tombol ada, kunci tak ada. Macam tu. Walaupun kunci tu kita tak jumpa lagi, tak cari jumpa lagi. Kenapa? Kita tak pernah tengok kunci dia. Tapi dengan tengok tombol, hati mesti berkata yakin kunci mesti ada. Sebab ada tombol mesti ada kunci. Ada makhluk, mesti ada yang mencipta makhluk. Jadi tujuan kita tengok makhluk, kita belajar tentang makhluk untuk mengenal yang mencipta makhluk. Macam tu. Sebab tu dalam Quran Allah cerita apa? Allah cerita tentang perihal syurga. Syurga ni hebat, syurga ni cantik, syurga ni indah, bidadari lawa-lawa cantik. Syurga ni minta apa saja pun dapat. Macam-macam lah kehebatan-kehebatan syurga. Bagi orang yang masih lagi rendah pengetahuan dia, dia akan nampak kecantikan tu semata-mata. Dia syok di situ, melopong dengar. Sedap syurga, kata sedap. Dia nampak syurga tu, dia nampak hebat syurga tu. Tapi kalau orang yang ilmunya tinggi, dia memahami yang lebih tinggi, maka dia kata, dia fikir macam ni. Itu yang kita panggil berfikir di luar kotak. Dia kata apa? Kalau macam ni lah Allah cerita pasal syurga, maknanya syurga tu cantik, syurga tu indah. Bayangkan yang cipta syurga tu macam mana. Allah tak cerita, tapi Allah cerita apa yang Allah cipta. Orang yang berfikir, dia akan fikir, kalau macam ni yang dicipta pun sudah hebat, yang mencipta tu macam mana? Macam kita tengok telefon lah. Kalau kita tengok telefon kita canggih, kalau orang tak cerdik, dia tengok canggih telefon je lah. Canggih telefon. Kalau orang cerdik sikit, dia fikir, canggih telefon ya. Siapa cipta ni? Dia kata. Maknanya orang yang cipta telefon ni mesti bijak ni. Kata. Dia fikir jauh, dia fikir ke situ. Tu. Jadi orang mengaji, orang yang apa, yang memikir soal agama dia akan fikir sampai ke tahap tu. Fikir, macam mana? Akhirnya hati dia membuat-buat, merindui dan memikirkan, tak sabarnya aku nak kenal dan nak jumpa Tuhanku. Dia akan jadi macam tu. Nak jumpalah Allah. Kan? Kalau apa yang Allah cipta pun cantik dah, Allah tu macam mana cantiknya? Allah. Dia jadi rindu pada Allah, dia cinta pada Allah, dia tak sabar nak bertemu Allah. Nak bertemu Allah kenapa? Macam mana cara nak bertemu Allah? Mati. Sebut dalam kitab Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, kan? Al-mautu jisrun habib ilal habib. Mati itu jambatan antara kekasih bertemu kekasih. Seseorang yang sudah mengasihi Allah, maka titik pertemuannya ialah al-maut, iaitu kematian. Sebab tu sampai satu tahap, ada orang yang terlampau cinta pada Allah, dia sudah mencintai kematian. Dia cinta mati. Maksud cinta mati tu bukan dia nak mati sangat, bukan duduk tengah jalan suruh kereta langgar, bukan. Tu bodoh sama. Tapi maksud cinta mati ni, dia dah tak ada rasa hatinya pada dunia. Cinta dunia tu hilang. Orang berlumba-lumba beli kereta baru, dia di situ. Dia api, dia kata. Sebab bukan yang tu yang dia hajat sangat. Yang dia hajat ni Allah. Sampai tertanya-tanya di hati dia, gak-gak bila nak Allah nak jemput saya ya? Kata. Dia menanti mati. Bukan mati menanti dia. Dia tunggu mati, bukan mati tunggu dia. Dia tunggu malaikat maut bila nak datang. Bukan malaikat maut nak tunggu dia. Ingat tak?
Ada seorang Tok Guru kami cerita lah, ni cerita betul. Sebelum Tok Guru nak pergi ngaji di pondok, Tok Guru akan singgah rumah dia. Dia ni macam kenalan macam tu lah, seorang pakcik. Tapi mungkin dia ni wali Allah rasa. Pergi, setiap kali Tok Guru nak pergi ngaji di pondok, Tok Guru singgah rumah dia dengan kawan. Pergilah. Rumah dia macam buruk je, rumah kayu gitu je. Rumah kampung. Assalamualaikum. Dia ni kerja asyik semayang. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar, semayang. Dan kita tengok dia pelik. Uish, pas semayang. Dia tengok kita pun pelik. Pas makan. Tu kita. Sebab makam tak sama. Dia dah rasa kelazatan solat, kita rasa kelazatan ikan siakap, kelazatan ayam goreng. Tu kita. Tu pas makan kita. Dia kelazatan ibadah. Pas ibadah. Pas semayang. Sampai jadi macam tu. Akhirnya bagi salam dia punya Waalaikumsalam, masuk. Rumah kayu buruk masuk. Jadi Tok Guru kami ni masa tu dia belum Tok Guru lagi lah, dia mengaji pondok ni. Dia dengan kawan dia saja ngusik-ngusik je. Dia tengok rumah tu nampak buruk je. Dia kata, ni yang kata zuhud ni ya. Ni kata zuhud ni, kami duk ngaji di kitab kata zuhud ni macam ni lah. Rumah nampak buruk, usang aja. Pakcik tu pun, dia orang dah biasa gurau kan. Orang kampung kalau gurau nampak kasar tu standard lah. Jadi dia pun kata, jangan cakap macam tu, kata dia. Bukanlah kata zuhud, tapi ni je aku ada, kata dia. Ni je aku ada. Boleh nak berteduh di bumi Allah ni, kata. Rumah dia memang buruk je. Tiang sengit, atap bocor, kata. Tak apa lah. Lepas tu minggu depan nak pergi pondok, singgah lagi. Memang tiap-tiap minggu singgah rumah dia. Singgah. Kali ni singgah rumah dia jadi lain. Rumah dia cantik pula dah. Rumah tu juga taklah besar pun, rumah tu juga cuma dia cat. Dinding dah cat, atap yang bocor dia dah tampung atap baru. Tiang sengit tu dia dah tegakkan. Kemas pula rumah tu. Jadi kawan ni pun ngusik balik kata, ni orang kata sifat makhluk ni berubah-ubah. Dulu zuhud lah, ni dah tak zuhud, kata. Usik pakcik tu. Pakcik tu kata, janganlah cakap macam tu, kata dia. Tak lah, aku bukan apa, dia kata. Aku lawakan rumah aku ni bukan apa. Aku takut malaikat maut segan nak singgah, dia kata. Malaikat maut segan nak singgah. Sebab apa? Tanya. Tak lah, malam bila tahu dia ambil rumah orang sebelah ni, dia kata. Sebelah kanan ni, rumah sebelah rumah aku. Dia ambil situ. Lepas tu malam kemarin dia ambil orang sebelah kiri ni. Dia lalu depan rumah aku, dia tak singgah, dia kata. Dia boleh cakap macam tu, malaikat maut. Dia kata pergi rumah ni, dia pergi dah ambil orang tu. Lepas tu dia pergi orang sebelah ni, rumah aku dia tak singgah. Kok lah mungkin sebab rumah aku buruk, dia kata. Tu aku bagi lawa, mana tahu lagi bila-bila dia singgah, kata. Dia cakap gitu. Jadi kawan ni pun kata, apa gurau macam tu pakcik ni, kata. Tak ada lah, cakap je, dia kata dia. Okey. Minggu depan datang pula, memang tiap-tiap minggu datang. Minggu depan datang bagi salam tak nyaut. Assalamualaikum, senyap. Assalamualaikum, senyap. Tak nyaut pula pakcik ni gimana? Dia tak pernah tinggal rumah dia, dia mana ada kereta nak jalan mana? Mana pula tak ada rumah ke ni? Tanya jiran sebelah. Jiran kata, minggu lepas meninggal, kata. Meninggal dunia dah pakcik tu. Meninggal dunia. Nampak kesan tayar van jenazah dekat depan tangga rumah. Dan dia pun cakap, dia kata, kalau malaikat maut datang nanti, aku nak sambut depan pintu ni lah, kata dia. Betul, depan pintu tu kesan tayar van jenazah ngundur depan tangga rumah dia. Memang betul sungguh. Bila orang dah bersedia nak mati, Allah, dia tunggu bila malaikat maut nak datang. Sebab dia dah bersedia nak bertemu Tuhan dia. Jadi apa pelajaran kita dapat daripada ilmu ni? Jangan lawaskan sangat rumah tu, takut malaikat maut cepat singgah ni. Biar buruk-buruk itu je. Nak lawa biar rumah-rumah. Tapi memang ada orang dah sampai tahap dia dah bersedia. Tok Guru Siddiq Noh, Tok Guru kami, kalau siapa perasan, siapa yang pernah ikut kuliah dia dari zaman dia muda sampai lah ni dia dah tua. Kalau tengok zaman dia muda dulu, dia akan pakai jubah warna-warni. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru macam ni lah. Kadang warna-warna lain-lain lah. Serban pun kadang tukar, kadang hitam, kadang merah. Tapi kalau perasan sekarang ni pula,
Kalau pergilah mana-mana kuliah dia mesti pakai putih. Kelak jubah putih, serban putih. Bila-bila pun, tiap-tiap hari, tu je. Tapi bukanlah jubah yang sama je, jubah lain-lain lah. Tapi semua jubah dia warna putih. Dan pernah kami duk tanya, kata Tok Guru, masa dia pergi buat haji dulu depan Kaabah, dia dah kata kat diri dia, aku dah sedia dah, dia kata. Aku sedia dah kalau Allah nak menjemput. Tanda kesediaan dia akan sentiasa pakai putih, seolah-olah putih yang dia pakai itulah kain kapan. Dan dia dah bagi tahu kat kami anak murid dia, kalau andai-andai ana meninggal dah, kata Tok Guru, kalau ana meninggal, nak kapankan ana dengan baju jubah yang ana pakai hari tu. Jadi jubah yang dia pakai hari tu pergi kuliah, jubah tu jugalah akan dikapankan sekali. Dia sampai pesan dekat anak murid dia macam tu. Maknanya hati dia dah betul-betul sedia bila-bila kalau Allah nak jemput dia. Dan dia selalu berdoa, dia nak meninggal ketika sedang mengajar. Tengah baca kitab ini, dia nak rebah. Dia nak meninggal tengah mengajar. Moga-moga itulah harapan yang dia nak sangat. Kan? Tu orang yang dah bersedia. Kita berani cakap tak? Saya bila-bila pun kalau Allah nak ambil, boleh cakap tu. Kita kata, oh jangan. Tak percaya ni, sekejap lagi sembahyang isyak, Tok Imam cuma doa macam tu. Ya Allah, kami ni semua dah bersedia. Yang belakang semua, jangan. Nampak? Sebab kita belum lagi. Kita tak sampai hati, kita tak sampai tahap tu lagi. Tapi ada orang hati ni, dunia ni dia tak ingin sah. Dia tak ingin dah. Dia tak heran pun. Orang bagi 1,000 ke, 10,000 ke, 1,000,000 ke, dia rasa sama je, tak ada apa. Kita orang bagi sikit, ada muka gini. Orang bagi banyak, mula terima kasih lah, mula. Sebab kita ada beza lagi. Kita nampak dunia tu ada beza lagi. Ada orang dunia ni bagi dia sama je. Sama je, tak ada masalah bagi dia. Tu. Jadi orang dah sampai tahap dunia sudah tidak ada di hati dia, bagi dia sama saja. Adapun akhirat, dia nampak kesungguhan dan perbezaan dia. Itu bagi orang yang betul-betul dah sampai ke bahagian dia, makam dia, dengan sebab ilmu dan amal yang dia mengaji. Inilah tujuan kita mengaji ni, kenal sifat-sifat makhluk, jirim-jirimnya dan arat-aratnya, sekira-kira keadaannya itu jadi pertunjukan dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Yang terakhir, yang keempat, perbahasan topik utama dalam ilmu tauhid yang keempatnya, iaitu pada segala pegangan dan kepercayaan. Pegang dan percaya dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah. Ini istilahnya dipanggil sam'iyat. Dalam bahasa Arab dipanggil sam'iyat. Apa maksud sam'iyat? Benda yang kita dengar, benda yang tak nampak dengan mata, tapi dengar daripada apa yang Rasulullah sampaikan daripada hadis-hadis Nabi. Contohnya soalan munkar nakir, kita tak pernah tengok. Tak payah kata soalan tu kita tengok, munkar nakir pun tak pernah tengok. Macam mana munkar nakir? Tapi Nabi bagi tahu. Nabi kata nanti dalam kubur akan datang 2 makhluk yang akan menanya kepada kamu, marrabuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, macam-macam soalan. Sehingga kan tercatat di dalam kitab Ayyuhal Walad, menceritakan ada satu orang anak murid, dia terlalu merindui akan guru dia. Dia rindu guru dia. Guru dia mati lama dah. Guru dia mati kat 100 tahun dah. Dia yang anak murid tu pun dah jadi tok guru dah, jadi tua dah. Tiba-tiba dia rindu, dia teringat zaman dia mengaji. Dia pun doa pada Allah, ya Allah izinkanlah aku dapat temu guru. Aku rindu dengan guru aku. Teringat kat dia bila ngajar-ngajar ni, teringat kat guru. Jadi Allah kurniakan dia tidur mimpi guru dia. Dia tanya guru dia, apa nasib kamu di sana? Dia kata, aku sudah mati hampir 100 tahun dan sampai sekarang soalan yang ditanya pada aku belum habis. Belum habis. 100 tahun meninggal dah. Tutuk guru, kita tok garu. Bayangkanlah. Tutuk guru tak ada boleh jawab. Tutuk guru sebab dia ada ilmu. Kita pas satu-satu tanya tak lepas. Pas satu moga-moga lepas lah. Jangan minta tak lepas. Moga-moga lepas insya-Allah. Tapi kena ada usaha lah. Kalau malas gitu, tak ada usaha nak lepas macam mana? Kan? Itu dia. Perkhabaran yang diceritakan oleh Rasulullah. Benda tu tak nampak. Kadang-kadang bila iman tak kuat, dia pun jadi macam yakin tak yakin. Ya ke ustaz ni cakap? Ya ke tak ya ke? Mati esok tengok lah. Masa tu baru nak yakin, sudah terlambat.
Sudah terlambat. Kan? Tu ada orang tak percaya azab kubur, ada golongan anti hadis, dia tak percaya. Kan? Dia kata tak percayalah ada azab kubur. Tak apa. Mati esok tengok percaya tak percaya. Kan? Semua orang akan lalu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Semua akan menghadapinya. Perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal syurga neraka. Ni syurga neraka kita tak pernah tengok, tapi Rasulullah khabar kat kita. Macam mana kita nak beriman dengan dia, itu akan jadi kayu ukur. Percaya tak percaya. Macam cerita Isra' Mi'raj, naik burak, punya laju burak, satu langkah dia sejauh penglihatan mata. Macam mana nak bayang? Tak boleh nak bayang. Tapi wajib kita percaya. Sebab apa? Sebab yang kata tu Rasulullah. Dan hal-hal hari kiamat, benda-benda yang berkait dengan kiamat, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, kan? Apa nama tu? Binatang melata tu. Macam-macam lah benda-benda pelik akan berlaku. Sebab tu kita kena ada kesediaan daripada sekarang. Sebab ke depan ni, sama ada kita sempat ke tak sempat kita tak tahu, tapi apa yang berlaku ke depan nanti adalah perkara-perkara yang pelik. Salah satu benda pelik, matahari akan terbit belah barat. Sebab tak pernah lagi matahari terbit belah barat. Sekali tu. Tapi kalau orang yang mengaji, dia nampak Allah matahari terbit belah barat dah ni. Tapi kalau orang yang tak mengaji dan tak ambil tahu soal agama, percaya cakap saya, bila matahari terbit sebelah barat, dia tetap pergi pejabat. Dia tetap duduk dalam jam kereta banyak-banyak tu. Allah, dah lambat lah ni, matahari belah barat ni. Ni apa matahari duduk situ? Dia tanya. Dia buat tanya gitu. Melantak lah. Jadi aku ni dah lambat ni kan paskat merah, kata. Orang kalau dah tengok matahari belah barat, tak usah pergi kerja dah lah. Itu tanda nak kiamat dah tu. Tak? Ini tak dia boleh. Betul pula mungkin ada yang selfie. Tengok, tak percaya, tengok. Nanti keluar berita tu dia, fenomena alam. Matahari terbit di sebelah barat. Sebab orang tak mengaji. Orang mengaji tahu, dia kenal. Oh, ni tanda kiamat dah ni. Mampulah habislah ni kalau tak ada persediaan anak. Kan? Tapi orang tak mengaji, dia peduli apa? Kan? Semua dia nampak tak ada apa bagi dia. Kan? Kalau kita cakap ni pun dia marah, dia kata tak habis cakap kiamat macam nak kiamat sangat. Tak dah. Lantak ke dia lah, kan. Tadi kita yang mengaji, kita nampak tanda-tanda dah semakin dekat, satu satu. Orang tak ngaji mana nak nampaknya, kan. Itu dia. Jadi ini perkhabaran yang diceritakan oleh Rasulullah 1400 tahun dulu. Jadi nak percaya dengan apa Rasulullah kata, kena percaya dulu dengan Rasulullah tu sendiri. Kalau dengan Nabi pun dia tak yakin, tak percaya, macam mana nak yakin percaya apa yang Nabi kata? Dengan Nabi pun dia ragu, kan? Boleh ke? Macam mana? Kan? Nak ikut cara Nabi pun dia rasa tak yakin, macam mana? Kan? Gitu. Jadi ini semua yang akan dibahas di dalam pengajian kita yang namanya ilmu tauhid. Moga-moga kita dapat menguasai semua perbahasan ini, keempat-empatnya ini nanti dalam pengajian kita, sehinggalah menambahkan lagi iman kita, yakin kita pada Allah dan Rasulnya. Dan moga-moga dengan keyakinan itulah Allah selamatkan kita daripada tipu daya dunia dan juga tipu daya akhirat. Fitnah dunia ni, fitnah Dajjal, fitnah kubur. Kan? Itu semua fitnah-fitnah ni maksudnya ujian. Ujian-ujian yang akan kita diuji. Semua orang akan kena uji. Tak ada siapa pun terlepas daripada ujian ni. Cuma kita ni selamat ke tak selamat tu je. Sebab tu kena banyak berdamping dengan Allah. Bangkitlah tengah-tengah malam ke apa ke tak? Doa selalu, minta pada Allah untuk kita. Sebab dunia kita ni semakin lama semakin mencabar. Dan kita akan sambung pada nombor 5 pada kuliah yang akan datang. Bila kuliah akan datang? Paraya dah tak? Kan ada lagi satu? Belum lagi, ada lagi. Okey, nombor 5 pula, iaitu faedah ilmu ini. Sambungan dia. Apa faedah kita dapat bila kita mengaji tauhid? Kita akan tengok pula pada kuliah akan datang. Apa faedahnya? Okey, baik. Boleh. Jadi cukup sekadar tu pengajian kita dalam bab ilmu tauhid menggunakan kitab Risalatul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini
bertambahlah tauhid kita, yakin kita kepada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.